Pada suatu hari, Rino Best merasa kurang sihat, sakit kepala serta sakit-sakit sendi. Dia mengeluh dan mengadu pada isterinya, Rina Best. Mengaduh sakit pula ya. Masa makan, tak nak beringat. Tak nak dengar nasihat. Dah sakit, nak mengadu pula ya. Kerana bosan mendengar nasihat dan bebelan Rina Best, Rino Best berlalu dan tidur kebosanan. Ha? Salam ceria. Ingat kami lagi tak? Kami datang nak membantu saudara. Garam adalah bahan yang memberi rasa masin dan boleh didapati dalam bentuk garam halus atau kasar. Kita perlukan garam untuk mengawal keseimbangan cecair badan untuk memastikan otot dan saraf berfungsi dengan baik. Selain itu, garam juga membantu mengekalkan tekanan darah pada tahap yang normal. Bagaimanapun, pengambilan garam berlebihan boleh meningkatkan tekanan darah bagi sesetengah individu yang berisiko. Garam tersembunyi biasanya terdapat dalam pelbagai makanan siharan kita seperti dalam kicap, sos, tauco, mayonis, keju, ikan masin serta serbuk dan kiub perisa. Oleh itu, kurangkan memakan daging yang diawet dengan garam. Untuk mengimbangi kandungan garam dalam pemakanan seharian, kita hendaklah melebihkan makanan berserat seperti buah-buahan serta sayur-sayuran. Anda boleh juga mengambil daging yang segar dan bijirin yang tidak diproses berbanding makanan segera. Cubalah guna perencah asli seperti jus limau dan rempah ratus serta herba untuk menggantikan garam. Belajarlah menikmati perisa makanan tanpa garam. Gunakan sedikit garam sahaja dalam makanan dan elakkan daripada menabur garam di atas makanan. Hadkan pengambilan makanan yang terlalu masin. Telitilah label makanan untuk menentukan jumlah nutrien yang terkandung dalam makanan yang diproses dan snack yang hendak dibeli. Pengambilan garam berlebihan boleh mendatangkan implikasi kesihatan seperti darah tinggi, hipertensi, penyakit jantung, buah pinggang, strok, kanser dan lain-lain. Alamak, kalau macam tu, apa yang saya perlu buat? Jangan risau, kita cuma perlu betulkan tabiat pemakanan harian kita. Jauhilah makanan yang diawet dengan garam seperti hotdog, sausage, nugget dan burger. Juga, kurangkan makanan ringan yang masin. Lagi satu, hadkan pengambilan garam kepada 1 sudu teh sehari. Wah, senangnya. Kalau macam tu, mulai esok, saya akan ubah tabiat permakanan serta gaya hidup saya. Selepas Rino Best mendengar kata-kata nasihat dari NCD, dia bertekad untuk berubah dan menukar kepada gaya hidup yang lebih sihat dan ceria. Esoknya, ketika bangun pagi, dia terus melakukan senaman ringan serta aktiviti fizikal yang ringan. Untuk makanan pula, Rino Best memilih makanan yang mempunyai kandungan zat yang tinggi serta baik untuk kesihatan. Makanan tengah hari, dia jaga diet serta pengambilannya. Semasa menonton TV pula, Rino Best lebih suka mengambil buah-buahan. Dengan ini, amalan pemakanan Rino Best sekarang lebih baik dari yang dahulu. Sejak itu, Rino Best merasa begitu sihat dan bahagia. Rina Best turut gembira dengan perkembangan gaya hidup sihat suaminya dan mereka berdua ceria bersama. NCD, kami sedia membantu. Hari ceria kini sudah berubah, segar suasana riang gembira, kesihatan dijaga, penyakit tiada, hidup bahagia. Berat badan umur menjadi idaman, kurangkan
dipandang, makan dijaga, senaman sentiasa, cerdaskan diri, minda terbuka. Amalan hidup kita semua. Ayuh kayu, ayuh sihat. Suatu hari, semasa Rinobes dan Campbell sedang menunggu bas, jalan sangat sesak dengan pelbagai jenis kenderaan. Bas yang ditunggu tidak muncul akibat kesesakan jalan yang teruk itu. Jom kayuh. Ia mampu mengurangkan kesesakan trafik, mengurangkan pencemaran udara yang menyebabkan asma dan bronkitis, mengurangkan pencemaran alam sekitar dan bunyi bising serta pelepasan gas rumah hijau. Berbasikal untuk kesihatan jantung yang lebih baik serta menggalakkan aktiviti kardiovaskular dan mengurangkan masalah pernafasan. Satu bentuk senaman yang mudah dilaksanakan serta menjimatkan perbelanjaan. Berbasikal merupakan satu aktiviti yang melibatkan seluruh badan. Ayo, jadikan basikal sebagai kenderaan utama dalam semua urusan kita bagi jarak perjalanan 10 hingga 15 km dari rumah atau jarak masa 30 minit. Penggunaan basikal boleh dipraktikkan dalam pelbagai cara. Contohnya, berbasikal untuk ke pasar atau ke kedai, berbasikal untuk ke tempat kerja jika jaraknya tidak terlalu jauh, berbasikal untuk bersenam dan kecergasan, berbasikal untuk rekreasi dan menenangkan fikiran, berbasikal untuk operasi ronda rukun tetangga, pertandingan berbasikal berbagai acara di sekolah. Jelas, berbasikal merupakan satu aktiviti yang sangat baik untuk disepadukan dengan pelbagai program kecergasan. Dengan setiap putaran roda, kalori terbakar, kekuatan dibina dan kesihatan serta kesejahteraan hidup dicapai. Untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahun, mereka perlu melakukan 180 minit setiap hari. Anak-anak muda berumur 5 hingga 18 tahun perlu melakukan 60 minit setiap hari. Dewasa 19 hingga 64 tahun perlu melakukan 150 minit setiap minggu. Warga emas 65 tahun ke atas perlu melakukan 180 minit setiap minggu. Tetapi ingat, walaupun setiap orang boleh melakukan aktiviti ini, namun sentiasalah berunding dengan doktor. Dapatkan nasihat berkaitan had dan kemampuan anda serta apa yang perlu dielakkan ketika berbasikal menurut tahap kesihatan anda. NCD, kami sedia membantu. Ayuh kayu, ayuh sihat. Hari ceria kini sudah berubah, segar suasana riang gembira, kesehatan dijaga, penyakit tiada, hidup bahagia. Berat badan urul menjadi idaman, kurangkan risiko, cantik dipandang, makan dijaga, senaman sentiasa, cerdaskan diri, minda
Selamat sejahtera. Jangan bimbang. Mari ikut kami. Ken Bear sebenarnya diserang hipertensi hingga menyebabkan dia pitam lalu sawan. Bujurlah, ianya tidak berterusan dan sedang distabilkan. Apa yang berlaku adalah pembuluh darah Ken Bear menyempit, maka tekanan darah di dalam pembuluh darahnya meningkat. Ini kerana jantung kita bekerja seperti sebuah pam yang mengecut dan rehat. Tekanan darah diukur dalam dua bacaan, contohnya 140/75. Tekanan sistolik, nombor yang di atas, dalam contoh ini 140. Tekanan diastolik, nombor yang di bawah, dalam contoh ini 75. Jadual tekanan darah. Kategori hipertensi. Tekanan darah sistolik 140 dan ke atas. Tekanan darah diastolik 90 dan ke atas. Ada beberapa faktor yang biasanya menyebabkan seseorang memiliki tekanan darah tinggi. Antara faktornya adalah keturunan, peningkatan usia, garam berlebihan, masalah kolesterol, penyempitan pembuluh darah, obesiti atau kegemukan, stres, tabiat merokok, kafein dalam kopi, teh dan kola, pengambilan alkohol, kurang aktiviti fizikal. Senaman teratur mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Namun jangan melakukan aktiviti yang berat jika anda menderita tekanan darah tinggi. Peningkatan mendadak tekanan darah. Ia boleh menyebabkan kekeliruan, khayal, sawan dan kematian. Ia hendaklah dirawat dengan segera. Tekanan darah tinggi berterusan. Tekanan berterusan ke atas organ-organ tubuh akan menyebabkan kegagalan jantung, serangan jantung dan kematian. Pembuluh darah menjadi keras. Kegagalan buah pinggang. Pendarahan dan kerosakan pada kawasan sensitif di dalam mata. Gangguan otak iaitu strok atau angin ahmar. Hipertensi boleh dicegah dan dirawat dengan ubat mahupun tanpa ubat. Kurangkan pengambilan garam dalam makanan. Jika anda sudah menderita tekanan darah tinggi, sebaiknya hindari makanan yang mengandungi garam. Banyakkan makanan yang mengandungi kalium, magnesium dan kalsium. Kurangkan pengambilan minuman atau makanan beralkohol. Senaman dan aktiviti fizikal yang teratur boleh menurunkan tekanan darah tinggi. Pilihlah aktiviti yang ringan seperti berjalan kaki, berbasikal, berjoging dan berenang. Lakukan selama 30 hingga 45 minit sehari, 3 kali seminggu. Makanlah sayur dan buah-buahan yang berserat tinggi seperti sayuran hijau, pisang, tomato atau tembikai. Jalankan terapi anti-stres agar dapat mengurangkan stres serta mampu mengendalikan emosi anda. Berhenti merokok juga berperanan besar untuk mengurangkan hipertensi. Kawal kadar kolesterol anda. Rujuk doktor anda jika memerlukan pengubatan untuk penyakit tertentu agar mendapat ubat yang tidak meningkatkan tekanan darah. MCD, kami sedia membantu. Hari ceria kini sudah bermula, segar suasana riang gembira, kesehatan dijaga, penyakit tiada, hidup bahagia. Berat badan umur menjadi idaman, kurangkan risiko cantik dipandang, makan dijaga, senaman sentiasa, cerdaskan diri minda ke
Obes berbahaya. Obesiti. Ia merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain daripada menghadkan kegiatan fizikal dan sosial, jangka hayat penghidapnya juga semakin pendek. Siapakah yang tergolong dalam obesiti? Mereka yang mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 2 kali lebih berat berbanding ukuran ideal. Mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kg melebihi berat badan sepatutnya. Indeks jisim badan BMI melebihi 40 atau 35. Mengalami beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi atau diabetes, kencing manis. Gagal mengekalkan berat badan yang sihat dalam jangka masa panjang. Apakah berat badan sepatutnya? Manusia dilahirkan dengan saiz, tinggi dan bentuk badan yang berbeza. Sebab itu, tidak semua orang mempunyai ketinggian, bentuk dan berat badan yang sama. Berat badan sepatutnya dikategorikan sebagai sederhana, iaitu tidak gemuk dan tidak pula kurus. Jika anda hendak berat badan sebegini, anda perlu menjauhi makanan yang mengandungi banyak lemak dan kalori. Tetapi, jangan berlapar sehingga badan berubah menjadi kurus. Makanlah dengan cukup. Oleh itu, banyakkan makan makanan berkhasiat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran kerana badan anda amat memerlukan makanan tersebut. Apakah indeks jisim badan atau BMI? BMI merupakan pengukuran tidak langsung komposisi badan kerana ia amat berkaitan dengan lemak yang terdapat dalam berat badan serta ketinggian seseorang individu itu. Jika anda ingin tahu berat badan serta ketinggian anda itu menepati ciri-ciri berat badan yang ideal atau tidak, anda boleh menggunakan pengiraan BMI seperti berikut. Ukur berat badan anda dalam kilogram dan tinggi dalam meter. BMI bersamaan berat bahagi tinggi M kuasa 2. Setelah mendapat keputusan BMI, anda bolehlah melihat carta bagi menentukan sama ada anda tergolong dalam kategori gemuk atau terlalu kurus. Risiko kesihatan. Sekiranya berat badan anda bertambah, pelbagai keadaan serta masalah boleh berlaku. Antaranya ialah penyakit kardiovaskular berkaitan dengan jantung, strok, angin ahmar, tekanan darah tinggi, batu hempedu, diabetes, kencing manis, paras kolesterol darah yang tinggi, gout, sakit di bahagian bawah belakang badan, sukar bernafas, osteoartritis spinal, tulang belakang, pinggang atau lutut, gangguan pembuangan air kecil, penyakit hati, barah usus. Pemakanan. Pemakanan yang sihat sangat penting untuk tubuh kita. Ini kerana diet pemakanan yang sihat sebenarnya dapat membantu menghasilkan tenaga serta dapat membantu tubuh kita bekerja dengan lebih baik. Visual piramid makanan. Makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tenusu dan bijirin sebenarnya dapat membantu pertumbuhan serta kesihatan tubuh badan anda. Amalkan pemakanan seimbang. Senaman yang boleh dilakukan. Senaman yang sesuai untuk meningkatkan lagi aktiviti fizikal anda supaya tidak berlaku masalah kesihatan, berjalan, menaiki tangga, senam aerobik, jogging, berbasikal, berenang, bersukan.